Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-50 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami telah membelahkan untuk kamu laut itu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami telah menenggelamkan Fir'aun dengan kuncu-kuncunya dalam keadaan kamu melihat. Ini merupakan nikmat yang Allah SWT mula sebut kepada Bani Israel yang terdapat di Madinah. Kerana surah ini telah kita bincangkan, adalah surah yang turun ketika Nabi SAW telah pun selamat sampai ke Madinah. Jadi dua surah yang panjang daripada Al-Quran Karim ini disifatkan sebagai Az-Zahrawaini. Maknanya dua bunga yang menguntum mekar, cantik, indah, dipanggil Az-Zahrawaini. Iaitu yang pertamanya surah Al-Baqarah yang sedang kita bincangkan sekarang, kedua surah Ali Imran. Kalau datang bulan Ramadan, ada kalangan muslimin muslimat yang tak berkesempatan untuk mengkhatamkan Quran, maka bacalah surah-surah pilihan. Contohnya surah Al-Baqarah, contohnya surah Ali Imran, contohnya surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Yasin, yang disifatkan oleh Nabi SAW, walaupun hadis ini lemah, iaitulah jantung Al-Quran. Begitu juga membaca dua qul, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kerana dipanggil sebagai mu'awwidhataini ataupun mu'awwidhatani, akan menyelamatkan daripada gangguan sihir contohnya. Demikian juga digalakkan untuk baca surah Al-Ikhlas yang disifatkan dalam hadis yang sahih, sekali membacanya seumpama membaca sepertiga Quran. Begitu juga Zalzalah yang dipanggil sebagai idza zulzilatil ardu zilzalaha, 1/4 daripada Quran. Lagi surah apa? Surah As-Sajdah. Lagi surah Dukhan. Kalaulah seseorang itu memang tak mampu untuk khatam Quran kerana kesibukan tertentu atau penyakit atau apa jua, maka bacalah antaranya surah Al-Baqarah ni. Baik. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana Allah SWT telah menyebut tentang nikmat yang besar, keselamatan datuk nenek moyang dahulu melepasi laut itu untuk pergi ke seberang dalam keadaan terbelah. Dan setengah ayat yang lain menggambarkan sampai dibuka 12 laluan untuk Bani Israel ini kerana mereka mempunyai 12 kabilah. Yahudi ini tuan-tuan punyalah sombong satu sama lain. Bila dibuka satu laluan, dia tak mau lalu, sombong. Aku bukan kabilah ini. Contohnya kalau orang Melayu lah, tak aku bukan Melayu, aku Jawa, maka nak lalu laluan khas untuk orang Jawa. Yang Bugis pula tak mau lalu kawasan Jawa, nak lalu kawasan Bugis juga. Begitulah seterusnya. Maka Allah SWT telah memenuhi permintaan mereka ni. Allah buka 12 laluan tuan-tuan. Anidri bi'asakal hajar. Yang berikutnya Allah SWT gambarkan supaya diketuk batu dan keluar daripadanya air. 12 sumber juga. Kerana Yahudi ini yang mempunyai 12 keturunan tidak mahu bercampur satu sama lain. 12 keturunan ni berasal daripada anak-anak Nabi Yaqub tuan-tuan. Mereka ni 12 orang. Seorang Nabi Yusuf, abangnya daripada ibu yang berbeza 10 orang, adiknya yang seibu saya seorang, jadi semua totalnya 12 orang. Maka ada 12 kabilah. Walaupun itu permintaannya, tetapi dipenuhi juga oleh Allah SWT. Dalam satu riwayat dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ditujuk Ibn Juzail Kalbi, ketika Nabi Musa AS nak keluar daripada Mesir, dia dengan 600,000 pengikutnya Bani Israel itu,
yang terselamat daripada pembunuhan oleh Firaun seperti yang telah kita ceritakan, maka Allah SWT mentakdirkan mereka tidak menemui jalan keluar, tak nampak jalan keluar, tak tahu mana petunjuk jalan keluar, tak ada navigator yang betul lah tuan-tuan. Ya, adalah kisah yang dikemukakan, iaitu seorang daripada mereka ni telah pun khianat, namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia telah pun melakukan sembahyang hajat, minta supaya Nabi Musa tak jumpa jalan keluar. Rupa-rupanya zaman dahulu pun ada juga ulama pengampu tuan-tuan. Dia bersama dengan Firaun untuk mendoakan supaya Nabi Musa tidak menemui jalan yang sepatutnya. Dia pergi ke arah utara, lalu lepas masuk ke arah Sinai, Allah bukakan laut, tak jumpa. Nabi Musa pun menjadi hairan, kenapa tak dapat jalan keluar. Hari sekali seorang daripada pengikutnya yang setia, juga seorang alim di kalangan Bani Israel, macamlah sahabat-sahabat Nabi kedudukannya, berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami mendengar daripada datuk nenek moyang yang terdahulu, Nabi Yusuf dulu, datuk kita di atas, pernah berkata, kalau sesiapa nak keluar daripada Mesir, hendaklah dibawa keluar jasad aku. Dia telah mati ratusan tahun sebelum itu. Maka Nabi Musa berkata, mana kita nak cari kubur Nabi Yusuf? Maka ditanyalah kepada orang-orang yang tua. Ini semua ada cerita berkaitan dengan kedudukan orang yang alim, kedudukan yang Allah nak Nabi Musa belajar daripada mereka. Kerana ilmu itu, walaupun seorang Nabi dikurniakan segala-galanya, tetapi Allah nak tunjuk kepada kita yang datang kemudian, penting untuk belajar. Lalu Nabi Musa pun bertanya, siapa yang tahu kat mana kubur Nabi Yusuf, untuk kita gali bawa keluar. Ini sebuah kitab kita tafsir tuan-tuan ya, dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Maka akhirnya bertemulah dengan seorang perempuan yang sudah uzur, tua, tidak mampu keluar, tidak mampu berjalan. Dia perlu diangkat orang untuk bawa keluar dari Mesir. Dia Yahudi lah, perempuan keturunan Bani Israel lah. Lalu dia telah berkata kepada Musa, saya tahu, nenek tahu di mana duduk kubur Nabi Yusuf ini daripada riwayat datuk nenek moyang. Kat mana makcik? Boleh, asal saja Nabi Allah Musa penuhi hajat nenek. Apa hajat nenek? Hajat aku ialah aku nak bersama dengan kamu dalam syurga. Ke mana saja engkau pergi dalam syurga, aku nak ikut. Allahu Akbar. The magic of thinking big tuan-tuan. Berfikir besar, tak minta yang kecil-kecil. Dan Nabi Muhammad telah membawa cerita ini kepada para sahabat. Iaitulah satu ketika Nabi SAW dikhidmat oleh seseorang sahabat, dan akhirnya Nabi pun menjadi kagum dengan kesungguhannya berkhidmat itu. Nabi berkata kepadanya, Fulan, kau ni rajin berkhidmat untuk aku ya. Aku nak keluar, kau ambilkan sepatu, kau ambilkan baju, segala hajatku engkau laksanakan. Apa hajatmu? Jawapan sahabat Nabi ini, saya perlukan seekor ataupun 2 ekor kambing saja. Saya boleh minum susunya, nanti kalau dia beranak, saya boleh sembelih anaknya, makan. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kenapalah tak fikir besar? Kenapa tak fikir besar? Fikir besar macam mana wahai Nabi? Fikir besar macam Ajuz Bani Israel, wanita Bani Israel yang telah memberitahu Nabi Musa di mana duduknya kubur Nabi Yusuf, dan dia telah minta kepada Nabi Musa supaya dapat menemani Nabi Musa dalam syurga. Ini permintaan yang besar, bukan permintaan kecil-kecil. Kalau minta kambing, benda kecil lah tuan-tuan. Itu sebab kita kalau minta kepada Allah, disuruh minta syurga, syurga Jannatul Firdaus yang terletak di tengah-tengah syurga, di tempat paling tinggi, dan daripadanya terkeluar anak-anak air dan mengalirnya sungai-sungai syurga. Tuan-tuan boleh baca lebih lanjut perkara ini dalam buku yang kami terbitkan, Kompas Umat Akhir Zaman. Buku ni menceritakan tentang akidah tuan-tuan. Kompas Umat Akhir Zaman oleh Syekh Ustaz Omar Muhammad Nur hafizahullah. Macam mana tuan-tuan ya, berfikir besar dalam Islam dia ajar. Maka wanita ini berkata kepada Nabi Musa, makcik boleh tunjukkan tempatnya, dengan syarat kau mesti doakan sekarang juga makcik masuk syurga dengan kau. Dan Nabi telah menyifatkan ini permintaan yang hebat. Jangan minta benda kecil-kecil, minta kambing nak buat apa tuan-tuan. Mintalah benda besar. Jadi orang kaya boleh bantu orang lain, boleh keluar zakat, bukan minta untuk diri sendiri semata-mata. Dan akhirnya Nabi Musa pun dalam keadaan kelang kabut itu, kerana mereka akan keluar, kena keluar sebelum subuh. Kalau tak keluar, kalau subuh dah terbit, nanti Bani Israel akan disembelih hidup-hidup oleh Firaun, yang akan bocor juga rasa itu, kerana orang Bani Israel ni semuanya telah berkumpul untuk melarikan diri keluar daripada Mesir, masuk ke Palestin.
Ya tuan-tuan. Lalu makcik kata, kalau engkau doa sekarang makcik tunjukkan. Begitulah agaknya tuan-tuan. Nabi Musa bersetuju, baiklah, baik makcik, baik, saya doa sekarang juga. Dan orang perempuan tu ditunjuk kat dalam sungai ni kubur Nabi Yusuf. Dalam sungai, Allahu Akbar. Nabi Musa berdoa pada Allah, lalu Allah keringkan kawasan tersebut. Dan mereka betul gali, memang betul ada kubur Nabi Yusuf tuan-tuan, dengan dia punya, apa dipanggil? Keranda sekali. Kerana Nabi Yusuf ada dalamnya jasad tersebut. Ya, maka Nabi Musa pun menyuruh supaya diangkat, kerana Nabi Yusuf minta kalau keluar daripada Mesir bawa jasad kubur dia sekali. Maka Nabi Musa pun minta supaya diangkatkan keranda tersebut tuan-tuan dalam kubur yang telah digali daripada tempat yang dikeringkan sungai itu. Maka Allah buka cahaya terang benderang waktu malam itu tuan-tuan, terus menuju ke arah yang Allah SWT kehendaki mereka akan lepas di situ. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan Bala'am bin Ba'ura yang menjadi ustaz yang telah menyeleweng itu, asalnya pengikut sendiri Nabi Musa, mendoakan supaya Nabi Musa tersesat. Dan tersesat, di depannya ada laut, dia tak ada tempat, nanti Firaun akan hentam Bani Israel yang diketuai oleh Nabi Musa ini. Maka Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Musa yang mulia alaihissalam supaya mengetuk laut, dan terbelahlah di situ, fanfalaqa fakana kullu kataudil azim. Ya, lalu dibuka satu laluan dalam laut tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita berada di tempat seperti itu, tentulah amat mengagumkan. Ya, laut yang dalam dasarnya itu tiba-tiba terbelah, dan kita meminjak ke kawasan pasir, dan pasir itu dikeringkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan bayangkan, kalau basah, kuda yang naiki oleh Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut takut tuan-tuan. Kalau laut itu basah, dikeringkan oleh Allah, khusus untuk dilalui oleh Bani Israel. Allahu Akbar. Ini satu mukjizat yang sangat hebat yang kita tak dapat saksikan tuan-tuan. Tapi dalam Quran kalau kita baca, ditimbulkan mukjizat itu. Maka lepaslah mereka, dan Firaun mengejar kat belakang dengan tenteranya berjuta-juta bilangannya tuan-tuan. Firaun tersedar Nabi Musa sudah pun melepaskan diri, dikerahnya tentera segala rakyat untuk kejar. Dalam riwayat-riwayat dikemukakan oleh para ulama tafsir, bilangan mereka alf ni maknanya ribu ni tuan-tuan. Kalau 1,000 ada 3 sifar di belakangnya, alf 2 kali 1,000 ada 6 sifar di belakangnya. Dan bukan satu di kepalanya tuan-tuan, 10 juta tentera mengejarnya. Masya Allah. Dalam kitab-kitab tafsir sebut, ya, munasabahlah kerana Bani Israel bilangan mereka 600,000, maka tentulah negara Mesir yang didominasi oleh bangsa Qibti, bangsa Firaun itu bilangan mereka lebih ramai, tentulah sekali begitu. Maka Firaun pun tercengang melihat di hadapannya ada laluan highway tanpa tol tuan-tuan. Ini digambar kita tafsir, terkejut Firaun. Dan Firaun mahu mengekang rasa terkejutnya. Kan kalau dia terkejut kan nampak sangatlah dia bukan raja dan bukan Tuhan, kerana dia mengaku dia Tuhan. Nampak tak tuan-tuan? Dan tentera yang terakhir di kalangan Bani Israel sudah pun lepas ke sana. Dia nak masuk, dia ketakutan tuan-tuan. Tapi rakyatnya berkata, tengok Musa telah terbuka laut untuknya. Firaun berkata, aku pun boleh buat demikian juga. Ya, lalu kuda Firaun ni takut nak masuk tuan-tuan, kerana laut nampaknya sudah tidak stable, laluan sudah hampir tertutup. Tapi Allah SWT telah pun menjelmakan malaikat Jibril dengan rupanya manusia. Kuda si Firaun ini kuda jantan, dalam kitab tafsir menjelaskan. Lalu kuda jantan, bila tengok kuda betina, dia kemaruk tuan-tuan. Dia kalau dia takut, kuda kalau takut dia takkan masuk tuan-tuan. Tapi kerana dia melihat ada kuda betina di depannya mengajak dia untuk masuk, ditunggang oleh Jibril, maka dia kuda Firaun masuk sekali ke dalam laut yang hampir-hampir tertutup itu tuan-tuan. Dan di belakang sekali tentera Yahudi ini, tentera Qibti ini, tentera pimpinan Firaun ini, datang Mikail pula menaiki kudanya untuk menghalau kuda-kuda yang terakhir masuk kuda yang sangat besar. Dan Firaun memasuk bersama dengan tenteranya, tentera Qibti, mengejar Bani Israel di depan. Allah SWT telah pun menenggelamkan tentera yang ramai ini tuan-tuan.
Ya, dan Nabi Musa selamat sampai ke Sinai di hadapan untuk masuk ke Palestin. Sinai ini disebut dalam Quran Saina. Ya, dalam bahasa Arab sebut Sinai, kawasan Sinai. Ya, inilah yang Allah SWT gambarkan. Kamu melihat Fir'aun ini, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan Fir'aun di belakang kamu dengan tentera-tenteranya, kamu melihat kan? Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, peristiwa ini sekalipun tidak berlaku dalam hidup kita, kita tak nampak, tapi ternyata saintis arkeologi telah membuktikan bahawa salah satu jasad Ramses III ini yang telah pun terselamat ketika satu kerja-kerja menggali kawasan di sekitar Mesir, di Ahram itu ataupun di piramid itu, mereka jumpa satu laluan bawah tanah dan jumpa satu tempat penyimpanan mumia, dan satu daripada mumia tersebut bila dikenal pasti itulah Ramses III yang dibawa ke Perancis untuk dikaji. Saintis yang melihatnya masa kagum mendapati dalam paru-paru jasad ini ada air laut, ada garam dalam paru-parunya, dalam badannya. Macam mana boleh masuk air laut dalam badannya? Salah seorang pengkaji ini bernama Dr. Maurice Bucaille, seorang pengkaji struktur anatomi manusia, dan akhirnya telah masuk Islam dan masih hidup lagi Dr. Maurice Bucaille pada hari ini. Ya, beliau menulis satu buku bertajuk The Bible, The Quran and the Science. Ya, Bible, Quran dan juga sains. Allah telah menyatakan perkara ini 1400 tahun yang lalu lebih. Maurice Bucaille merasa hairan, tak ada satu penjelasan pun arkeologi yang boleh membuktikan kebenaran tersebut, melainkan apa manuskrip yang terdapat di kalangan umat Islam, iaitu Al-Quran Karim. Lalu Maurice Bucaille telah pun menyatakan keislamannya, dan beliau telah menjadi pendakwa yang sangat hebat pada hari ini di dunia Islam dan bukan Islam, untuk mengajak khususnya golongan saintis agar masuki Islam. Ya, jadi inilah yang Allah gambarkan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah mula menghitung satu-satu supaya Bani Israel menyedari betapa banyak nikmat yang Allah beri kepada mereka, mengapa mereka kufur, mengapa mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.